Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, kata dia, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an siyami Sya'ban qailan ya Rasulullah lima araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalika syahrun yaghfulun nasu an baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, atau kama qala, hadis sahih. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai hubbun Nabi, iaitulah orang yang Nabi amat mencintai dia. Dia adalah Usamah ibn Zaid, iaitulah anak kepada Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ni dia merupakan anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Usamah ni dia adalah cucu angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban, Usamah yakni cucu angkat kepada Nabi ni, dia duk berasa perangai Nabi ni sudah berubah 360 darjah. Nabi SAW dalam bulan Sya'ban, dia duk nampak ni Nabi tak apa nak mau bercakap dengan orang. Nabi lebih banyak menyendiri dan Nabi lebih banyak tak makan. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata apa? Bila masuk bulan Sya'ban, Nabi ni kalau puasa, kami rasa macam Nabi ni tak mau nak buka. Dan kadang-kadang kami pun keliru, dia ni puasa ke tak? Ini perangai yang ada pada Nabi. Maka Usamah bin Zaid dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, lima araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Dia kata, Tok Wan, dia panggil Tok Wan dekat Nabi ni sebab dia cucu angkat Nabi. Dia kata, Tok Wan, saya tengok Tok Wan ni, dia kata, dalam bulan Sya'ban Tok Wan banyak sangat puasa, lain sangat. Tak sama macam mana dalam bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain kurang puasa, tapi dalam bulan Sya'ban ni banyak sangat puasa. Apa pasal macam tu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun, kalau kamu nak tahu, bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yaghfulun nasu anhu, satu bulan yang manusia ni banyak lalai dan banyak leka dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban manusia ni banyak ghalib sangat.
Ghalib tu pasal apa? Kerana Sya'ban ini baina Rajabin wa Ramadan. Pasal nombor satu, Sya'ban ni adalah satu bulan yang duduk di antara celah-celah bulan Rajab dengan Ramadan. Bulan Ramadan kita gelut. Gelut dengan apa? Dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Boleh dikatakan banyak masjid pakai duk atok jadual untuk nak panggil ustaz-ustaz ataupun nak sambut yang dikatakan Isra' dan Mi'raj. Cerita tentang perjalanan Nabi, cerita tentang solat dan sebagainya. Dan bulan Rajab juga dia di antara Syahrul Hurum, dia di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan bulan itulah diharamkan berperang. Bukan takat orang Islam sahaja yang menghormati bulan Rajab, malah orang bukan Islam. Orang Yahudi dulu pun, orang Arab yang bukan Islam sekalipun, pada waktu tu kalau nak jadi perselisihan, nak jadi pergaduhan, dia takkan bergaduh dalam bulan Rajab. Kerana bulan Rajab adalah bulan haram di antara bulan-bulan yang dihormati. Manakala bulan Ramadan, pula kita tahu macam mana kelebihan, macam mana banyaknya fadail yang Tuhan bagi dalam bulan Ramadan. Cuma mai bulan Sya'ban ni jarang-jarang kita manfaatkan bulan Sya'ban. Sebab tu Nabi SAW dia kata, aku nak pergi hidup bulan Sya'ban ni. Antara kelebihan bulan Sya'ban ni apa? Apabila manusia dah mula lalai dalam bulan Sya'ban, cantiknya kita bila bulan tu ditinggalkan oleh orang akan ibadat, kita pergi ambil masa tu, kita pergi ambil tempat tu untuk kita melakukan amal ibadat. Itulah yang akan dipandang, dan benda tu amat-amat bertuah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Hebatnya yang kata bulan Sya'ban yang kita memperbanyakkan amal ibadat di dalamnya. Pasal apa? Pasal kerana bulan Sya'ban itu turfa'u fihi al-a'mal, kerana diangkat di dalamnya itu amalan-amalan kebaikan. Allah Ta'ala buat naik amalan kita hak baik ini untuk dilihat oleh Allah, untuk diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan bagus kita ni dalam bulan Sya'ban. Bila Tuhan akan angkat tidak disebut secara detail hari apa. Tetapi yang pastinya ada waktu-waktu yang hadis Nabi SAW sebut dalam satu hari ada 2 kali diangkat amalan kita. Dalam satu minggu ada 2 hari diangkat amalan kita. Yang ni hadis hak lain. Walaupun hadis ni tak ada kaitan dengan bulan Sya'ban, tetapi hari dan bulan itu juga ada dalam bulan Sya'ban. Di antara dia hadis yang Nabi SAW sebut, amalan kita akan diangkat ketika mana semayang subuh dan juga semayang asar. Amalan kita akan diangkat oleh Allah dalam semayang subuh dan semayang asar. Dan ini disebutkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini adalah hadis sahih muttafaqun alaih, diittifaq oleh ulama Imam Bukhari dan Muslim, kata hadis ni hadis sahih. Bunyi hadis ni macam mana? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat duk berselisih. Malaikat depa ni akan tukar shift. Di antara malaikat yang jaga pada waktu malam dan malaikat yang akan jaga pada waktu siang. Daripada 2 tugas malaikat ni. Malaikat yang bertugas waktu siang, malaikat yang bertugas waktu malam. Di mana mereka akan bertemu, di mana mereka akan punch in dan juga punch out. Iaitulah Nabi kata, wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Pada waktu semayang subuh dengan waktu asar, malaikat berderu-deru akan turun mai semayang bersama dengan orang yang semayang di awal waktu. Dan kata Nabi SAW, summa ya'ruju alladhi batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Lepas daripada mereka berpisah, lepas daripada orang pakat balik daripada semayang subuh, daripada semayang asar, daripada masjid, malaikat ni juga akan pulang ke tempat masing-masing.
dan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka berjumpa dengan Allah, fayas'aluhumullah, Tuhan nanti akan tanya mereka tentang orang-orang, tentang tugasan-tugasan yang mereka buat ketika mana dalam shift mereka. Bila tanya mereka, apa mereka jawab? Kata Allah Ta'ala, Nabi sebut, Nabi kata Tuhan tanya macam mana? Kaifa taraktum ibadi. Bila malaikat siang ni dia dah habis shift dia bertemu dengan Allah, bila malaikat malam dia habis shift dia bertemu dengan Allah, Tuhan tanya mereka, kaifa taraktum ibadi. Aku nak tanya hamba, macam mana hamba tinggalkan hamba aku tadi ni? Waktu hamba naik bertemu dengan aku, hamba aku tengah duk buat apa? Depa ni tengah duk buat apa? Orang ni tengah duk buat apa? Maka jawab malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Malaikat yang dah habis shift apa semua ni, dia kata apa? Dia kata waktu tadi kami tinggalkan depa masa sembahyang asar tadi ni, depa tengah duk sembahyang dengan kami. Tentang beruntung kita ketika mana malaikat duk sebut nama kita di hadapan Allah. Wa atainahum wa hum yusallun. Sama juga kemarin, waktu kami mula-mula masuk shift kemarin ni, masuk shift siang, kami main sembahyang subuh di masjid. Main sembahyang ni, kawan ni duk ada. Bila habis shift waktu asar, kawan ni duk ada. Nama kita bergema di langit dan disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas dunia orang tak kenal kita. Walaupun atas dunia kita duk main sembahyang subuh, tak ada siapa pun duk bagi pujian apa. Walaupun atas dunia kita duk main sembahyang asar, tak ada siapa bagi pujian apa kepada kita. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan bagus kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika mana cerita tentang Sya'ban, Nabi kata apa? Syahrun turfa'u fihi al-a'mal, satu bulan yang diangkat amal-amal baik kita ni ila Rabbil alamin, kepada Allah Ta'ala. Fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi kata aku nak sangat-sangat bila mai bulan Sya'ban, bila amalan aku diangkat oleh Allah, amalan aku Tuhan tengok, amalan aku diaudit oleh Allah, aku nak waktu tu apa yang ada di sisi Allah tentang amalan aku, iaitulah aku tengah berpuasa. Tuan-tuan, kita mai ke masjid, tiba-tiba pak kita pun main ke masjid ya. Bila dia main ke masjid, dia balik sekali, kita duduk ada di masjid, mak kita tanya. Dia katalah anak kita nama Man lah mudah. Man ada di masjid kah? Oh, Man ada. Dia duduk buat apa? Oh, dia duduk dengar mengaji. Mak dengar-dengar, oh boy, bagus semua. Mak merasa berharga dah dapat anak lagu ni. Kan? Kita pun seronok. Balik-balik tu pak kita kata, tadi mak hang tanya hang, ku abang kata hang duk mengaji, mak hang kata sempoi bagus. Kita rasa apa? Syok. Tapi kalau pak kita kata, mak kita tanya mana ada masjid? Ada. Dia buat apa? Dia duk lena mata kangkang ya. Mak kita dengar, Allah, dia kata, buat semua perut aku mengandung kat dia. Tidak. Kan? Kita balik pula, pak kita kata tadi mak hang tanya hang buat apa di masjid, aku abang kata hang duk lena berkangkang mengaji apa pun tak, kira semayang apa pun tak. Kita rasa apa tak? Allah, apa cakap macam tu, abang lah kata saya duk pegang kamera ke apa ke, contoh aku tu lah kan. Abang lah kata saya duk sapu sampah ke apa ke, ni duk abang kata lena berkangkang ni leceh. Tentang syok ada amalan kalau kita orang cerita amalan tak elok bagi macam tu. Ni mak kita nak tahu tentang kita, tiba-tiba orang duk pergi habang pula kata amalan kita waktu tu. Mak kita pun merasa tak syok, kita pun merasa tak apa nak best. Kan? Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Tuhan tengok Muhammad tengah buat apa? Muhammad tengah duk puasa. Allahu Akbar. Seronoknya Nabi SAW ketika mana amalan kita diangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata dia, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailati nisfi min Sya'ban
fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahid atau kama qal. Hadis sahih dan hadis ni adalah hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Nabi SAW kata Muaz ibn Jabal, Nabi sebut ketika mana malam nisfu Sya'ban. Bila malam nisfu Sya'ban? Malam ni nisfu ni makna dia separuh daripada Sya'ban. Bila mai malam nisfu Sya'ban, kata Nabi SAW, hadis ni hadis sahih tuan-tuan, yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, malam ni. Tuan-tuan, kita dalam kalender Islam disebut kata malam tu bila? Mula pada lepas asar tadi ni. Kita bukan kalender Masihi. Kalender Masihi 12 malam ni. Kan 12 malam ni baru dia tukar tarikh. Tapi kalender Islam malam ni dah tukar tarikh dah. Malam ni dah tukar tarikh dah. Maknanya lepas daripada asar tadi ni, lepas daripada asar sampai pagi Zuhur. Apa yang jadi waktu tu? Kata Nabi SAW, yattali'u Allahu ila khalqih. Allah Subhanahu wa taala ittala' ni apa? Tuhan dia tengok kita dengan pandangan rahmat. Jami'il khalqih makna dia setiap makhluk, setiap hamba dia Tuhan tengok. Moga kita seorang Tuhan tengok daripada lepas asar tadi ni. Bukan dekat tu, malah kata Nabi fayaghfiru li jami'i khalqih. Bukan dekat Tuhan tengok muka kita, tetapi Tuhan mengampunkan dosa kita. Percuma ya hari ni kita dapat tuan-tuan sekalian, Tuhan ampunkan dosa kita hari ni. Illa, tetapi ada pengecualian, ada istisna dia. Kepada siapa yang Tuhan tak ampun? Li musyrikin au musyahid. Ada dua golongan. Nabi kata kepada orang yang kaki syirik. Kaki syirik ni apa? Duk suka percaya benda tahyul mahyul. Kaki syirik ni apa? Duk pergi percaya ada kuasa selain daripada Allah. Kaki syirik ni apa? Kaki nujum. Kaki syirik ni apa? Kaki tok bomo. Kaki apa lagi? Tuan-tuan sekalian, kaki menurun. Boleh lah kita kata. Dia percaya benda-benda macam tu. Dia nampak ada burung tu hinggap sikit depan rumah dia. Dia kata ada orang nak buat tanglak apa kat aku ni. Tanglak ni kata. Apa dia? Nak buat syirik apa dia kata ni semua ni nak main benda tak elok kat aku ni. Ni semua nak bagi aku malang semua ni. Dia percaya begitu. Sedangkan burung tu lapang. Tentu mungkin ada orang jenis macam ni. Dia duduk berasa, dia kata kok belakang ni dia ada orang dia duduk bunyi ni. Dia kata, kawan aku pernah jadi lagu tu ni, dia kata ni ada orang buat kenal kat hang ni. Makna dia ada orang hantar sihir apa kat belakang hang ni. Hang mau pergi jumpa orang hak cerdik pandai sikit, depa ni boleh berubat hang. Kok saka apa, dia kira saka. Dia pula pergi jumpa hak kawan tu pun 2 kali 5 dengan dia. Lagu duk baca mentera, baca ruqyah lah, tapi ada selit-selit pergi sikit. Kawan ni pun duk tengok, dia tahan perasan. Aku baca tadi nampak ada bayang-bayang apa semua. Dia tak perasan lah. Dia tahan tu lah, dia main tu hak badan-badan hang tu, dia mula nak keluar apa semua ni. Dia duk pemurung tu. Padahal rumah dia tepi jalan, jadi bayang kereta tu duk ada lah. Tuan-tuan, jenis macam ni. Hak ni nama dia musyrik. Hak tu yang kita nampak daripada segi perbuatan. Ni dia mai hadis Nabi, dia mai bagi detail lagi dekat kita. Riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Nabi kata inna akhwafa alaikum, aku ni amat takut satu benda yang akan kena ke atas hamba umat akhir zaman. Nabi kata apa? Alaikum bisyirkil asghar. Nabi kata ke atas hamba dengan syirik kecil. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, syirik kecil itu apa? Nabi kata bila hamba buat satu amal ibadat, hamba riak, hamba nak tunjuk ke orang. Bila hamba buat satu amal ibadat, hamba ni ada perasaan sum'ah, hamba nak bagi orang dengar. Bila hamba buat satu amal ibadat, hamba berasa ta'ajub, hamba berasa ajabah dekat diri hamba. Hamba berasa, aku ni boleh main ke masjid ni, sedangkan hujan lebat tadi ni aku boleh main, kira aku hebat. Duk berasa macam tu. Bila kita bersedekah, duk berasa kemai, duk pergi cerita habis ke orang, kata kita rajin sedekah, bangga dengan apa yang ada. Tuan-tuan sekalian,
jaga benda macam ni. Nabi kata benar tu, yang aku takut. Nabi kata, kita duk baca penghujung suratil kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tuhan habaq kat kita jelas. Tuhan kata siapa-siapa yang ketika mana dia mati nanti, dia teringin sangat-sangat untuk bertemu dengan aku. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ar-raja, siapa yang harap sangat-sangat nak jumpa Tuhan. Tuan-tuan, termasuk dengan saya dan tuan-tuan semua, sudah pastilah bila kita meninggal dan kita hidup ni pun, dalam diri kita ada satu impian. Impian apa? Kita nak tengok Allah. Betul tak? Mesti macam tu. Kita nak tengok yang kita sembah, kita nak tengok yang kita ta'abud, kita nak tengok satu kuasa yang selama ni yang menghidupkan kita, satu kuasa yang mematikan kita, iaitulah Allah Ta'ala. Mesti kita nak tengok. Tapi dengan syarat Tuhan kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Nombor satu syarat dia, kalau kita nak tengok Allah, buat amal soleh. Nombor satu, amal soleh tu tidak dapat tidak, mesti kena buat. Dan Tuhan kata wala yusyrik, dan jangan dalam buat amal soleh yusyrik, mensyirikkan Allah Ta'ala bi rabbihi ahada, dengan satu benda sekalipun. Maknanya tuan-tuan, buat amal ibadat ikhlas kepada Allah. Yang ni yang susah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab perasaan cemburu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada. Kalau kita pun, isteri kita ada perasaan cemburu, suami kita ada perasaan cemburu, kawan-kawan ada perasaan cemburu, kita sendiri ada perasaan cemburu, tuan-tuan sekalian. Balik duk pergi abang kat bini kita pula. Bini kita kata, abang makanlah. Makan. Kedai mana? Tu kedai mak janda ujung tu. Jahanam dah. Dia masak apa? Dia masak gulai terung dah. Saya pun masak gulai terung. Tapi gulai terung dia, aku tak makan, aku tahu kita sedap. Kena terajang dandan, terkeluk tingkap. Tuan-tuan lah. Pasal apa jadi lagu tu? Maklum ni jadi lagu tu pasal apa? Yang boleh pergi jadi karate kid tu pasal apa? Pasal cemburu. Betul tak dia? Suami pun lagu tu ya. Kita balik-balik daripada masjid apa semua. Ish. Dia kata, abang saya pakai kain telekung ni okey ke? Okey, ni beli online dia kata ni. Oh. Dah awak pasal apa hang tanya tu? Dah duk tengok ni geng-geng masjid dia bawah tu. Apa masjid dia duk balik atas bawah tapi dengar ujung-ujung telinga. Ish, maklum ni tekak-tekak pakai kain telekung ni mengancam ya. Tuan-tuan, Pak Long ni bicara yang termakau minum. Tuan-tuan apa cemburunya betul. Kalau manusia pun macam tu, kalau manusia pun ada hati dan perasaan macam tu, apatah lagi Allah Ta'ala yang menciptakan hati dan perasaan tu. Sudah pastilah dia pun tak mau, pasal dia buat kita. Allahu Akbar. Jangan buat syirik kepada Allah. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, malam nisfu Sya'ban ni, Tuhan akan ampun semua makhluk. Tuhan akan ampun semua hamba dia, kecuali dua, orang yang lakukan kesyirikan, dan kedua, orang yang musyahid. Musyahid ni siapa tuan-tuan? Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari kata musyahid adalah ayyujhara akhahu fawqa thalath, iaitulah orang yang tidak bertegur dengan saudara dia selama 3 hari berturut-turut. Dia bermasam muka, dia duduk bergaduh, dia duduk berselisih faham 3 hari berturut-turut. Lepas tu malam ni lagu dia duduk main, malam ni dah baca Yasin 3 kali berturut-turut pula. Dia main duduk tengok, tapi bergaduh dengan kawan. Tuan sekalian, bergaduh dengan kawan. Balik settle bergaduh 3 hari berturut-turut tu dulu, baru main baca Yasin 3 kali berturut-turut. Boleh faham tuan sekalian? Kita duk nampak tu, duk kira nak baca Yasin apa semua, dengan jiran sebelah kita tak cakap. Kita duk kira nak buat amal malam nisfu Sya'ban ni, dengan adik-beradik kita tak cakap. Kita duk kira nak buat macam-macam malam nisfu Sya'ban, kita buat program sikit ni, malam nisfu Sya'ban dah ni. Dalam waktu yang sama dengan kawan-kawan pejabat kita tak cakap. Kita bermusuh. Bukan cakap musuh 3 hari, daripada hari baru ni tak selesai ni. Tuan-tuan masalah. Allahu Akbar. Golongan hak ni rugi, tuan-tuan sekalian, rugi sangat-sangat. Pasal apa? Pasal hadis Nabi habaq kat kita. Allah Ta'ala ittalaq ni dia macam pancaran matahari tu. Kan bila kita tengok
tala'al badru alaina, kan kita duk baca nasyid tu, bila yang kata cahaya bulan, cahaya matahari, bila dia italak, dia memancang tu, kita tengok tu berasa bahagia, dan seolah-olah macam matahari tu dia macam nak seronok bagi kepada kita pancaran dia. Matahari pancang kita tu dalam keadaan dia seronok nak bagi kita ni kena matahari, kena pancaran dia tu. Macam tu je Allah Ta'ala. Dia tengok kita satu-satu ni, Tuhan tengok dengan pandangan rahmat. Lepas tu pula Tuhan ampunkan dosa, kecuali dua ni. Siapa dia? Orang yang tak bercakap dengan orang sampai 3 hari berturut-turut, dan juga orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Tuan-tuan, rugi kalau kita tak ambil manfaat. Malam ni kita dah ada dah malam ni. Tak tahu tahun depan ni 10 Syakban kita nak boleh ke dah. Sekurang-kurangnya lepas daripada ni. Kan, sebab malam ada lagi ni. Mana kita duk gaduh apa semua, tegur balik tuan-tuan. Mau duk hantar mesej bagi kat dia sikit, abang kata Assalamualaikum, salam ni 10 Syakban. Kan, dia delete balik kita pun. Kawan pun baru Waalaikumsalam, dia pun delete balik. Kan, siapa duk delete apa semua ni, betul. Jadi elok balik insya-Allah. Semoga kita dapat apa yang Nabi SAW bagi kepada kita. Satu lagi hadis sebelum kita baca kitab, kata Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahna, fayuqalu anziru hadhaini hatta yastalih, anziru hadhaini hatta yastaliha, anziru hadhaini hatta yastaliha, atau kama qala. Hadis sahih rawahul Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tuftah ni dibuka, abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, pintu syurga dibukakan kepada kita yang kata hamba Allah Ta'ala ni pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Pasal itu Nabi SAW dihabaq dalam hadis yang lain, amalan diangkat di saat itu di sisi Allah. Dan Nabi kata, aku nak amalan aku juga diangkat, wa inni saimun, dan aku ketika itu tengah berpuasa. Kerana itu disunatkan bagi kita Isnin Khamis berpuasa. Tuan-tuan, kita masih lagi bulan Syakban ni. Puasa bagi banyak-banyak. Khususnya Isnin Khamis kita ambil. Ni pun tak tinggal berapa hari, mungkin dalam 2 minggu itu habis. Dan kata Nabi SAW, fayughfaru likulli 'abdin, akan diampunkan semua hamba Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku billahi syai'a, syarat tidak mensyirikkan Allah. Syarat satu, tidak mensyirikkan Allah Taala. Tuan-tuan jumpa raba dekat gulung kemblekat tuan-tuan, kok ada benang merah ke apa, boleh cabut siap-siap. Kan, benda tu amalan karun. Illa rajulan, melainkan kata Nabi SAW, nombor 1 orang yang tidak mensyirikkan Allah, nombor 2 rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dia dengan saudara dia duk bergaduh. Hak macam ni tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Fayuqalu, sehingga akan dikatakan kepada mereka orang ni, anziru hadzaini hatta yastaliha, malaikat nak tulis benda baik dah, dia ni bagus, dia ni apa semua. Malaikat ni dia nak recommend kita kepada Allah. Dia ni Tuhan, nama dia nampak dia bagus, dia kaki semayang, dia kaki puasa apa semua, dia rajin bersedekah, mengaji ni apa nak abang apa. Kira kalau ustaz tak main, dia paling mengamuk. Kan, Ustaz Luqman lah tu. Kan, dia mengamuk sungguh. Okey, bagus, dia ni bagus. Jadi malaikat dah bubuh dah nama dia, list nama dia untuk nak bagi pingat keampunan malam ni. Tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala tengok dia apa semua, baru nak tarik profil dia, Tuhan nak bagi keampunan, tiba-tiba apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi apa? Nabi kata anziru hadzaini hatta yastaliha. 3 kali Nabi kata. Hak borang ni yang duk submit dekat aku ni, Tuhan kata KIV tu. Anziru mana ada KIV tu. Letak di tepi sat. Hak borang ni aku nak cop keampunan aku, hak ni letak di tepi sat.
Mungkin malam tahun depan baru aku bagi. Pasal apa? Pasal hadaini sehinggalah hatta yastaliha, sehinggalah depa ni istaliha, iaitulah depa ni berdamai, baru aku boleh cok keampunan bagi kat depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan boleh faham hadis kita baca ni. Ini kelebihan malam nisfu Syaban. Ini kelebihan malam nisfu Syaban. Oleh itu ulama dia banyak menggariskan kepada kita, dalam bulan Syaban sama-sama kita banyakkan amalan satu. Yang kedua, pada dalam bulan Syaban perbanyakkan puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Syaban perbanyakkan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam hadis yang agak popular yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ni hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani. Ada sebuah hadis yang lain juga yang sama-sama kalau boleh kita beramal, riwayat daripada Ubadah ibn Samit, dan hadis ini disebut oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Ad-Dailami dalam Musnadil Firdaus. Nabi SAW dia apa? Ketika mana Ubadah bin Samit kata, waktu masuk bulan Syaban, Nabi akan mengajarkan kepada kami beberapa kalimat, iaitulah doa. Antara dia, Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, tolong tuntun kami masuk dalam bulan Ramadan. Itu maksud dia. Hak doa kita baca wa balighna Ramadan tu, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Makna dia Ramadan tu ada. Sampai-sampai tahun tu dah hang masuk ni riyah. Maknanya hang pandai-pandai sendiri. Ramadan dah sampai ke hang pandai-pandai jengoi pergi masuk dalam tu dah. Tapi doa hak kedua yang saya baca ni apa? Allahumma salimni li Ramadan. Maknanya, ya Allah, tolong saya, tuntun saya tangan kami ni masuk saya dalam bulan Ramadan. Kita hantar orang mai ke masjid, orang tanya kita, masjid Simpang 4 tahu mana? Kita pergi sampai dekat luar pagar tu, kita ni masjid Simpang 4 ni dah. Okey, saya balik dulu, dia pun belah. Tapi kalau orang hak dia nak bawa kita buat masuk dalam masjid ni, hak tu makna dia takat balighna, takat tu je. Tapi kalau salim ni makna apa? Dia turun motor, dia tungkat apa semua, dia kata haji mai. Dia kata haji mai masuk kau ni, dia buka pagar kat kita, dia mai, dia buka pintu, dia pula turun scan bagai semua, dia bagi kita, ni masjid ni. Kita tengok sampai masuk dalam, dia mau masuk kita. Itu adalah doa salim ni kepada Allah. Lepas tu apa juga? Sambungan daripada tu, wasallim Ramadanali. Bukan takat Tuhan buat masuk kita dalam Ramadan, Tuhan panggil Ramadan memperkenalkan untuk kita. Ramadan tu kenal kita. Boleh faham tuan-tuan? Kita kenal Ramadan, Ramadan kenal tak kenal kita? Itu soalan dia tu. Jadi itu doa dia. Dan juga watasallamhu minni mutaqabbala, dan kita minta juga kepada Allah supaya Tuhan terima kepada kita. Mutaqabbala makna dia makbul, segala amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kita buka sikit kitab kita ni, dan saya malam ni pun mungkin habis awal sikit kot. Habis awal sikit. Sebab kitab pun lama dah kita tak baca. Baik, siapa yang ada kitab, tuan-tuan boleh buka muka surat 31, kitab Jawi, dan kita duduk dalam masalah yang ke-27. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, masalah bumi berkata-kata pada hari kiamat. Kalau tak silap saya yang tu kan? Betul ya? Baik, bumi berkata-kata pada hari kiamat, tuan-tuan, sudah menjadi satu benda yang wajib kita percaya. Antara dia apa? Kita beriman kepada hari kiamat. Rukun iman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, kan kita apa? Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu di antara iman. Rukun iman ni yang kita tahu ada 6, dan antara sebelum qada dan qadar adalah hari kiamat. Hari kiamat ni hari apa? Hari kebangkitan. Akan dibangkitkan semua orang yang mana meninggal akan dibangkitkan. Dan pada hari itu juga akan diberikan satu antara benda yang pelik berlaku, bumi ni boleh bercakap.
Bumi ni boleh bercakap. Baik, mari kita tengok sikit apa yang hadis Nabi cuba nak cerita mai kat kita. Dia kata, masya-Allah, bumi berkata-kata pada hari kiamat, sesungguhnya sebarang apa yang diperbuat oleh hamba Allah Ta'ala di atas daripada manusia, sama ada tua ataupun mudanya di atas bumi ini, maka bumi ini tahu semuanya akan dia dan ingat ia akan segala ahwal tiap-tiap orang itu. Apa yang kita buat atas dunia, walaupun dicatat oleh malaikat raqib dan juga atid, kita buat benda baik, walaupun benda baik ni orang tak nampak. Kita main masuk ke masjid, kita buang tai cicak, tak ada siapa pun tahu, walaupun CCTV duk usah kita, tapi benda tu orang bukan nak tengok sangat. Kita masuk dalam bilik ayam, tengok ada bilik ayam, orang lupa nak selesaikan bilik ayam, kita duk pergi tolong cuci ke apa, tak ada siapa tahu pun benda tu, tetapi dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Satu lagi tuan-tuan sekalian, tempat tu sendiri dia akan menjadi syahid, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah yang kita dah buat baik atas dia. Kita dah buat baik atas dia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Abu Daud, Nabi kata apa? Yang kata kubur ni, ketika mana dia melihat orang yang buat amal baik di atas dia, kubur ni dia akan kata, marhaban wa ahla, mai selamat datang, aku duk tunggu hang, lama dah aku duk tunggu. Pasal apa? Pasal hang atas badan aku, hang atas aku, hang rajin duk buat amalan baik. Dia kata, aku akan bagi satu persembahan yang terbaik untuk hang ketika mana hang masuk ke dalam aku. Ni kubur bercakap. Dan kalau kita buat benda tak elok atas dunia ni, kubur nanti akan kata, la marhaba wa la ahla, duduk jauh, aku tak mau hang duduk tempat aku. Dah nampak dah? Ni bertentangan dengan pepatah Melayu kata apa? Rumah kata pi, kubur kata mai. Betul tak betul? Rumah kata pi, kubur kata mai tu kepada siapa? Hak kubur kata duk mai tu kepada siapa? Kepada orang yang buat baik. Kalau hak tak buat baik, kubur pun kata tak mai, kubur kata hampir rambuh duduk tempat lain. Cik baik kubur tak bercakap waktu tu. Dan benda ni tidak didengar oleh kita. Tapi kalau Tuhan buka hijab kita, tuan-tuan sekalian, kita duk bawa mayat bagus dan nak letak dalam liang lahat, tiba-tiba kubur bercakap. Kita wahilun ni, dia panggil wahilun kat kita. Wahilun ni hamba pergi lempak buang tengah tengah terbit lain tu lah, kita tu roboh tempat ni, aku nak buh tempat, nak buh orang lain, kubur kata lagu tu. Hak akan jadi gila dulu penggali kubur. Tuan-tuan, nasib baik Tuhan dia tak bagi dengar. Tapi hari kiamat nanti kita akan dengar. Boleh dikhabarkan apabila ditanya kepadanya, mesti dia akan bercakap. Dan demikianlah Allah Ta'ala jadikan bumi itu boleh bercakap dan berkhabar apa-apa hal orang kepada Allah pada hari kiamat. Semua ni akan cerita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita semayang pun mungkin pasal PKP ni kita terikat dengan SOP. Jadi tang mana kita semayang, tang itulah kita akan buat qabliyah, ba'diyah apa semua ni. Kan? Tapi lepas ni kalau tak terikat ni, tuan-tuan, ini masjid ni kita ambil lah tempat duduk. Jangan duduk satu tempat. Masjid Simampak ni saya banyak duk sebut, jangan duduk satu tempat. Pasal apa? Pasal tempat ni depa pun nak juga. Tang ni pun nak juga. Tang ni tak ada siapa duduk okey. Tuan-tuan kira duduk belakang tu ya. Sampai kau tu kata hampir duduk tempat lain, aku ada orang duduk atas ni. Tiang-tiang tu lah. Dia kata Tok Syekh ni lagi, dia kata aku pun nak bersaksi juga kebaikan kat atas orang lain. Kita akan duduk satu tempat, duduk tentu ya, tuan-tuan sekalian. Kalau boleh, buh sign pergi tentu. Kan? Ni tempat lain pun nak juga ni. Kan tempat lain pun nak juga kita pergi duduk. Allah dia bersyukur pasal kita duduk atas dia dalam keadaan kita duduk dalam majlis ilmu, kita buat amal kebajikan. Kan? Jadi ulama dulu dia apa? Semayang sunat ni, semayang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah ni, semayanglah dalam keadaan bukan satu tempat saja. Tempat lain pun nak menjadi saksi ke atas kebaikan yang kita buat. Baik, sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Surah Zalzalah kita pernah baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kan, yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu ayat yang kira-kira maknanya begini. Tuan-tuan tengok yang kata Syekh Idris Al-Marbawi ni.
Dia ni tuan-tuan pakar bahasa Arab, Syekh Idris Al-Marbawi. Tapi ketika mana dia nak terjemahkan ayat Quran ni, tuan-tuan tengok ayat dia buat apa? Yang kira-kiranya maknanya macam ni. Maksud dia tawaduknya dia. Dia bukan terus yang makna dia macam ni dah. Dia yang agak-agak makna dia macam ni. Tuan-tuan nampak tak? Syekh Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan kenal tak siapa dia? Dia ni kalau siapa mengaji pondok mesti akan ada satu kitab yang dinamakan sebagai Qamus Al-Marbawi. Mesti ada kat dia. Mesti ada punya. Dia ni orang Lubuk Merbau, orang Perak Lubuk Merbau dekat Kuala Kangsar. Tuan-tuan, nampak dia buku tu. Dia kata yang kira-kira maknanya yang macam ni. Maknanya tawaduknya dia walaupun dia ni alim dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu dia antara tokoh pertama waktu negara kita Malaysia memperkenalkan tokoh muhajirah, dialah orang pertama dapat. Waktu tu yang jadi menteri Profesor Dr. Hamid Osman. Kan waktu tu bukan JAKIM lagi, dia masih lagi bahagian hal ehwal agama Islam, bahis. Hamid Osman ni dia sudah pergi jumpa dengan Syekh Idris Al-Marbawi dan dia pun waktu ada di Mesir saat itu. Dia tak balik mai, dia duduk ada di Mesir. Pergi jumpa pun cakap Arab. Mas kan? Walaupun dia tu orang Melayu, cakap Arab. Dia tak mau yang kita cakap Melayu ni. Tapi tuan-tuan tengok ketika mana dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu tentang bahasa Arab tu, dia tulis apa? Yang kira-kiranya makna macam ni. Oh, tawaduk sungguh. Kan? Yang pastinya makna dia tawaduk sungguh yang kata dia ni. Pada hari itu dia kata bercerita bumi akan segala khabar orang-orang yang di atasnya. Bumi akan habaq macam-macam kisah kita. Seorang-seorang secara detail bumi akan cerita. Dia ni buat apa, dia buat apa. Dan kata Nabi SAW, atadruna akhbaraha? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Bila surah ini dibaca Nabi akan satu ayat itu, maka ia pun mengadu ataupun memperhadapkan satu pertanyaan kepada sahabatnya yang hadir di hadapannya pada waktu itu. Bila Nabi baca yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, Nabi tanya sahabat dia, hamba tahu tak ni makna apa? Maka jawab sahabat, lalu sabdanya, adakah kamu tahu sekalian kamu akan segala khabar yang disebutkan Allah Ta'ala pada ayat itu apa? Ia Nabi tanya. Maka jawab mereka itu, Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Kan dia jawab, dia kata Allah dan Rasul lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abadin aw amatin bima 'amila 'ala zahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yawma kadza wa kadza. Qala fa hadhihi akhbaraha. Kata Nabi SAW, maka sabdanya khabar-khabarnya itu, iaitu bahawa naik saksi bumi itu akan tiap-tiap seseorang hamba, laki-laki ataupun hamba yang perempuan, dengan apa yang telah diperbuatnya di atas belakangnya. Yang kata bumi bercakap ni apa tuan-tuan? Bumi ni akan habaq di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita buat? Habaq tu macam mana? Bahawa berkata ia telah memperbuat ia atas belakangku bagian-bagian dan pekerjaan pada hari sekian secara detail. Dia kata hari tu lepas maghrib dia ni mai duduk atas aku, dia tengah duduk mengaji, lepas tu sambil-sambil tu dia duduk sedekah. Habaq detail. Pukul berapa, dia pakai baju apa, tahun mana dia duduk, secara detail. Bumi ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi SAW, inilah yang dikatakan segala khabar akan bumi itu. Ini maksud dia, bumi akan bercakap di hadapan Allah. Hadis ini tuan-tuan sekalian, kata Abu Isa At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis bermula At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Baik, seterusnya bab majaa fi sya'ni sur, iaitu bab pada menyatakan tentang sangkakala. Kita akan sambung lepas daripada ni. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Saya rasa mungkin tak sempat kot, mungkin bulan depan kita tak sempat kerana kita akan masuk puasa kot kan. Jadi mungkin lepas raya lah, raya 6. Raya 6 pun belum tentu ya. Sebab tuan-tuan bila habis raya 6, tuan-tuan tak habis puasa lagi. Tidak ada. Bulan puasa telah lah satu tak boleh buka kitab. Bila puasa 6 pun kita boleh mula kot puasa 6. Kita, ustaz, kami tak puasa tak habis lagi kan, termasuk ustaz lah kan. Jadi lepas pada tu lah, lepas 6 tu lah. Tak tahu lah lepas 6 lagu mana. Dia main covid sedih lagi pula, padam pergi buang 6 bulan.
pakai lagu itulah kitab kita. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.